قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Jadi malam ataupun pagi ini kita akan sambung cabang iman yang ke-23 daripada 77 cabang iman. Alhamdulillah. Perkongsian kita yang lepas menyebutkan tentang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba Allah, kepada umatnya yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala. Dan harta itu adalah harta yang wajib dikeluarkan zakat. Tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ketahuilah dalam hadis sahih Al-Bukhari menyebutkan harta tersebut akan bertukar menjadi syuja'an aqra, bertukar menjadi ular yang sangat berbisa, ular yang akan menjadi beban, yang akan menyeksa akan hamba yang enggan mengeluarkan zakat. Ini peringatan yang sangat keras. Jadi cabang iman yang ke-23 itulah makna iman secara umum bagi ibadah puasa. Ibadah puasa. Puasa yang mana ni? Puasa bulan Ramadan. Itulah yang imam kita pun doakan, minta kepada Allah Ta'ala supaya disampaikan kita pada bulan Ramadan. Padanya ada ibadah yang khusus, iaitu ibadah puasa. Pengarang mendatangkan beberapa dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat dia setakat tu je, dia ada sambungan lagi kan. Baik, Allah berfirman kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan ataupun kamu diwajibkan berpuasa. Kamu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah wajib berpuasa kepada siapa? Kita lah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa pensyariatan ibadah puasa itu bukan hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah didahului oleh umat atau orang-orang yang terdahulu. Dan puasa yang dilakukan itu adalah puasa yang sama, melainkan beberapa perbezaan daripada kaifiat atau tempoh masa dia. Kerana puasa yang sama itu yang dimaksudkan apa dia? Puasa yang menahan diri daripada makan dan minum dan mendatangi isteri ataupun menjauhi syahwat. Ini puasa yang dimaksudkan seperti umat yang terdahulu. Adapun kaifiat itu berbeza. Seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, puasanya selang sehari. Puasa Nabi Musa mencecah hingga 50 hari. Puasa Ahlul Kitab. Bahkan kalau kita lihat, bukan saja umat yang terdahulu, terdapat juga perbezaan ketika mana dalam perintah Allah Ta'ala. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, ada beberapa hukum yang telah dimansuhkan berkaitan dengan puasa ni. Antaranya adalah apabila dibenarkan, diharuskan untuk seorang suami mendatangi isterinya pada malam bulan Ramadan, pada malam hari puasa. Sedangkan hukum yang sebelumnya adalah dilarang, tidak boleh ditandai ataupun jima' dengan isteri pada malam bulan-bulan puasa. Tetapi ayat itu telah, atau perintah itu telah dimansuhkan. Maka ini kita melihat puasa yang kita sebutkan sini adalah puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad dan juga pada umat Nabi yang lain. Dan kemudian pengarang mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, dalam As-Sahihaini. Abdullah bin Umar, anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar
Sebab tu kita sebut semoga Allah meridai keduanya, radhiyallahu anhuma, dua orang. Abdullah ni antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ambil hadis banyak daripada Nabi, iaitu sejumlah 2630 buah hadis. Dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa hajjil bait. Hadis ni biasa kita dengar kan, ini trust. Ini merupakan perkara berkaitan dengan Islam, yakni rukun-rukun Islam. Apa kata Rasulullah? Kita lihat terjemahan dia. Islam dibina di atas 5 perkara. Agama ni dibina atas 5 perkara. Ini menjadi syarat dan juga rukun kepada seorang yang digelar Muslim, orang Islam. Dia mesti buat 5 perkara ni, wajib ke atas dia. Kerana Islam itu terbina atas 5 ni. Macam kata analogi kita, sebagai rakyat Malaysia ni, kita pun ada rukun juga kan. Rukun negara nama dia. Ingat lagi tak rukun negara? Udah tak ingat lah Ustaz. Kalau sekolah ada hari-hari atau Isnin sebut. Kalau pejabat ke, jabatan penjara ke, apa-apa ke, ada disebut kan. Kalau tak ikut benda tu, maknanya tak menepati citizenship lah. Kita tak jadi warga negara yang baik kan. Tak patuh undang-undang, tak hormat kepada raja kan. Semua tu lah 5 tu. Lebih lagi lah, kita sebagai orang Islam ni, Nabi kata Islam ni terbina 5, maka wajib kita buat. Apa dia? Yang pertama iaitu syahadati an la ilaha illallah, penyaksian. Penyaksian ni apa maksud dia? Penyaksian adalah membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lisan kita. Syahadah tu membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lisan kita, la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu maksud syahadah, la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dialah sesungguhnya Muhammad dalam hadis ni, Muhammad yang mana ni? Ini kena clarify sungguh, kena yakin. Berakidah ni dia kena yakin, dia tak boleh separuh syak ataupun zan, tak, dia kena yakin. Bila kita kata dan hadis sebut Islam terbina atas 5 perkara. Yang pertama, penyaksian, membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lidah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad ni Muhammad yang mana ni? Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, sampailah Nabi Allah Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah Muhammad ketika umurnya 40 tahun diutus menjadi Rasul, dan dialah Muhammad ketika 53 tahun berhijrah ke Madinah, dan ketika mana umurnya 63 wafatlah dia kembali kepada Allah Ta'ala. Satu orang yang berbangsa Arab Quraisy, dialah satu orang yang disebutkan sebagai Rasulullah. Muhammad tu lah. Faham tak tu? Maknanya bila kita sebut ni, kita kena kenal sebenarnya Muhammad ni banyak. Berapa orang Muhammad dalam ni kan? Bila kita bersaksi bahawa Islam terbina atas 5, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Muhammad yang mana? Muhammad tu. Sebab tu kita sebagai umat diwajibkan ke atas kita beriman kepada kesemua Nabi dan juga Rasul yang telah diutuskan. Bukan satu orang je, semua wajib hukum dia. Dan melebihkan pengetahuan tentang Nabi kita sendiri. Siapa Nabi kita, umat kita ni. Semalam dengan khutbah, Masya Allah, tajuk yang sangat khusus, spesifik berkaitan kita. Siapa tu? Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dengar tak? Kalau tertidur, tak ada ubat lah. Dia sebut Nabi mengadu hal kepada Allah Ta'ala tentang seronoknya, hebatnya Nabi-Nabi yang telah diberikan kelebihan. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Ibrahim, semua diberikan kelebihan, mengadu hal kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah melunakkan, Allah berbicara dengan bahasa yang sangat indah kepada kekasihnya Rasulullah SAW dengan puji. Termasuklah kita dapat tempias dia. Itu umatnya. Nabi simpan doa yang sangat
mustajab sebagai syafaat, yang memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Nah, Muhammad ni, bila kita kata Muhammad, yang mana Muhammad ni, sebab tu kita wajib melebihkan pengetahuan kita tentang Nabi kita sendiri. Kita kena kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal. Sebab kita beriman dengan satu orang nama Muhammad yang dikenal di langit namanya Ahmad. Muhammad itulah, kalau orang tanya siapa nama ayah Nabi, alhamdulillah kita boleh jawab. Siapa nama mak Nabi, alhamdulillah kita boleh jawab. Keturunan apa Nabi kita, alhamdulillah kita boleh jawab. Berapa orang anak Nabi, alhamdulillah kita boleh jawab. Pasal apa? Pasal kita tahu dan kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pegang tu, ya. Dan Muhammad itulah abduhu, hambanya. Hambanya maksud apa? Hamba ni menjadi hujah bahawa Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan, dia hamba Allah. Seperti mana Nasrani yang atau Kristian yang klaim bahawa Isa itu adalah anak Tuhan. Maka disebut di dalam hadis, Muhammad itu bukan siapa-siapa. Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya. Hamba siapa tu? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu, dan dialah yang dilantik menjadi pembawa risalah, utusan. Sayyidul Mursalin, penghulu segala yang membawa risalah, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya wa iqamis salah, dan mendirikan sembahyang. Ini kita bincang dah. Sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang sempurna. Dalam bahasa kita, sembahyang yang ada kualiti, sembahyang yang terpelihara, muhafazah, tuhurnya, sucinya, khusyuknya, rukunnya, syaratnya, puasa ataupun puasa. Solat yang dapat mencegah anil fahsya'i wal munkar, keji dan munkar. Solat yang didirikan, yang akhirnya Nabi kata solat yang sifatnya sempurna ini menjadi kafarah. Menjadi apa? Penghapus dosa. Dosa apa tu? Dosa-dosa kecil. Sembahyang tu lah Nabi perintahkan, Nabi perintahkan, dan dirikanlah sembahyang. Sembahyang. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, ibadah zakat. Wa shaumi Ramadan, mahal syahid. Iaitu berpuasa pada bulan Ramadan, yang dinisbahkan dengan banyak nama, bulan Al-Quran, bulan menyantuni, Syahrul Azim, bulan yang agung, bulan yang besar. Itulah banyak nama. Nanti insya-Allah dekat-dekat Ramadan kan banyaklah kita dengar tazkirah, peringatan tentang Ramadan ataupun puasa. Inilah dia maknanya berpuasa. Iman, cabang iman kita adalah perintah, iaitu Allah Ta'ala kepada kita supaya berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan ni, Ramadan yang kita doa, yang kita ni banyak kali dah jumpa dah. Berbanding dengan hatta Nabi kita sendiri pun kita lebih daripada Nabi SAW jumpa Ramadan, kan? Nabi jumpa Ramadan bukan banyak kali pun. Nabi disyaratkan 2 hingga 11 Nabi wafat. Maknanya 9 kali lebih kurang Nabi jumpa bulan Ramadan. Kita Masya Allah umur 15 tahun akhir balik kita puasa wajib. Dah umur berapa? Ada 60, ada 50, ada 40. Banyak sungguh kita jumpa Ramadan. Wa hajjil bait, dan akhirnya itu mengerjakan haji di Baitullahil Haram, di Baitullah, di Kaabah, di Masjidil Haram. Kemudian pengarang mendatangkan hadis yang kedua, iaitu hadis Abu Hurairah, semoga Allah meredainya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihaini. As-Sahihaini maknanya merujuk dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abu Hurairah nama sebenarnya Abdurrahman yang Nabi tukar daripada nama bukan Islam dia, iaitu Abdus Syams, hamba kepada matahari, nama yang tak elok, nama yang jelek. Nabi tukar kepada Abdurrahman setelah dia beriman dan dia memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Maknanya dia dengan Nabi SAW dalam Islamnya sekitar 4 tahun saja, tak lama. Lepas tu Nabi wafat. Tetapi taklah menjadi halangan kepada dia sehingga diangkat dia sebagai satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, sejumlah 5,374 buah hadis. Banyaklah. Dialah sahabat yang paling banyak riwayat hadis. Dan dia meninggal pada 58 Hijrah. Baik, dalam hadis ini kata Rasulullah,
kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 da'f. Qala Allahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli lis-sa'imi farhatani farhatun 'inda fitri farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufa fami as-sa'im atyab indallahi min rihil miski as-sawmu junnah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dalam hadis ini? Kullu amali ibni Adam yudha'af. Tengok terjemahan. Setiap amalan anak Adam diganda-gandakan pahalanya. Anak Adam dalam hadis ni yang dimaksudkan siapa dia? Kita lah. Sekali lagi, kita lah. Siapa tu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu amalan kita ni, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini digandakan oleh Allah SWT. Itu yang kita kait dengan khutbah malam tu, kelebihan umat pun disebut juga kan. Digandakan amalan kita, pahala kita. Sebanyak mana digandakan pahala itu? Ni sebut dalam hadis, al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. Digandakan satu kebaikan digandakan dengan 10 hinggalah 700 kali gandaan pahala. Masya-Allah banyak. Banyak pahala. Dan dalam riwayat hadis yang lain kata berganda-ganda, tak disebut jumlah secara spesifik. Maknanya terpulang pada Allah nak bagi berapa gandaan pahala. Macam kita pagi ini datang subuh alhamdulillah berjemaah. Lalu kita dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi sebut 21 boleh, 25 boleh, 27 darjat ataupun kelebihan gandaan pahala kita ni boleh dapat belaka. Alhamdulillah. Kalau kita sedekah pun sedemikian rupa, kalau kita berpuasa pun sedemikian rupa, nanti masuk bulan Ramadan lagi digandakan. Disebut secara khusus kelebihan bulan Ramadan, satu amalan sunat sekian-sekian, satu amalan fardu sekian-sekian digandakan. Tambah pula 10 malam terakhir, ada pula malam yang dijanjikan lebih baik daripada 1000 bulan. Tu dia. Punya banyak. Sebab tu Nabi kata setiap amalan anak Adam, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digandakan pahalanya 1/10 hingga 700. Setiap satu amalan diganda 10 hingga 700 kali ganda. Jadi ulama kata apa? Yang membezakan gandaan-gandaan pahala di antara satu orang dengan satu orang yang lain, dua benda ni. Ni kita pegang. Apa dia? Yang pertama, ketika kita melakukan amalan ibadah, iaitu yang membezakan adalah kesabaran kita dalam berbuat taat. Ada orang dia sihat, alhamdulillah, kerja pun dah relax dah, tak banyak beban kerja dia. Keluarga pun semua dah, anak-anak dah besar, dah dapat urus diri sendiri. Lalu dia hadirkan diri dia, contoh dia pergi masjid tenang dan dengan ketenangan tanpa gopoh-gapah, dia pun datang sembahyang. Alhamdulillah, dapat pahala jemaah. Dapat pahala berjemaah. Pada masa yang sama ada juga orang macam dia, umur yang sama, tetapi Allah bebankan sedikit ke atas dia dengan kesusahan dan kesempitan. Kerjanya susah, balik pun lambat. Katalah maghrib 7.30, pukul 7.10 baru sampai rumah, siapkan diri, urus keluarga. Dia mujahadah susah payah, dia sama-sama datang dengan kita. Ada beza tak? Ada. Itu membezakan. Dua-dua dapat pahala, tetapi terpulang pada Allah Ta'ala. Kata ulama ni, kesabaran. Ada orang sakit, dia sungguh-sungguh buat sembahyang ni. Ada orang sakit, dia ambil lebih kurang aja. Sampai ada orang minta dipapah supaya dia dah bangkit nak sembahyang. Ada orang sampai nak pergi masjid bersembahyang, walaupun tak sunat atas dia kerana dia sakit, sebab ada keuzuran. Tetapi kerana kesabaran dia dalam buat taat, maka digandakan lebih. Itu yang membezakan kita dengan orang lain, atau orang lain dengan kita, insya-Allah. Yang keduanya adalah yang membezakan keikhlasan. Itu kunci dia. Kita buat amalan ni, bila Nabi kata setiap amalan anak Adam digandakan ni, amalan kita amalan yang ikhlas. Ada orang sedekah, dua orang yang sama bersedekah, tetapi satu orang sedekah dengan niat yang tertentu, satu orang lagi dengan niat semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka darjat ataupun kelebihan digandakan lebih daripada orang yang sedekah yang lain. Iman yang pertama adalah kesabaran, dan yang kedua adalah keikhlasan dalam beribadah. Itu diganda-gandakan. Dan kemudian kata Allah Ta'ala di hadis Qudsi, qala Allahu
Allah berfirman illa saum, melainkan puasa. Puasa ni kenapa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagiku dan akulah yang berhak membalasnya. Melainkan satu ibadah khusus, iaitu puasa. Puasa ni ibadah ataupun amalan yang berbeza dengan amalan lain. Manusia boleh nilai amalan yang lain. Orang baca Quran orang boleh nilai. Kalau kita sembahyang pun orang boleh nilai kita. Manusia boleh menilai. Tetapi tidak pada puasa. Puasa ni kata ulama rahsia kita dengan Allah, hamba dengan Tuhannya, penciptanya. Betul tak puasa ni? Kalau dia tak puasa siang hari pun, kalau malam dia tarawih, orang kata dia puasa. Kita ambil sembahyang bulan puasa ni. Kalau bulan tak puasa, kita ambil sembahyang lebih kurangnya. Kumur-kumur pun tidak, masuk air hidung pun tidak, apa pun tidak. Main ambil yang wajib je. Main bulan puasa, rajin betul kumur-kumur ni. 30 hari tak pernah miss. Kalaulah seteguk dua masuk lalu kat tekak kita, orang tahu tak? Orang tak tahu kan? Orang tak nampak pun. Ikut kau lah nak minum. Tetapi yang tahu Allah. Maknanya kita sangat ikhlas berpuasa ni kerana Allah. Kerana Allah. Melainkan kalau Allah takdirkan orang yang minum ni transparent kan, kat tengkuk dia nampak air lalu kan. Kalau orang tak puasa, dia tak puasa. Dia culas puasa dia, tapi malam sama-sama, ngoreh pun ada. Orang akan kata puasa. Raya pun dia raya lah. Pasal dia, walaupun dia tak puasa ke, atau dia culas dalam puasa dia raya. Maknanya puasa ni benar-benar ibadah. Kata Allah Ta'ala, puasa itu adalah bagiku. Dan Allah lah yang akan berhak membalasnya. Kerana apa? Kerana dia buat dua benda ni. Yang pertama, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kerana mereka dia meninggalkan makan dan syahwatnya keranaku. Dua benda ni kita buat. Sebab tu Allah kata puasa ni aku nak gandakan. Berapa banyak aku nak gandakan terpulang. Kerana ikhlas sungguh dia ibadah. Kerana apa? Kerana dia meninggalkan ta'amahu, makan dia. Makan ni masuk makan dan minum. Tak makan dan minum kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, wasyahwatahu, dan meninggalkan syahwatnya. Hadis ini menjadi dalil kepada perbincangan ulama berkaitan dengan hukum onani. Hukum onani. Hukum onani ni haram. Haram. Dalam bulan puasa kita tak cerita halal atau haram. Kita nak cerita dia adalah boleh tak boleh onani ni. Jadi berdasarkan daripada hadis ini, maka ulama istinbat hukum, iaitu meninggalkan makan dan syahwat. Maknanya onani adalah termasuk daripada perbuatan yang mendatangkan syahwat, sama ada dengan tangan ataupun apa saja maksud kepada onani tersebut. Maka meninggalkan syahwat itu termasuk juga yang kita sebutkan tadi. Inilah sebab Allah sayang kat kita, nak gandakan pahala banyak sangat ni. Pasal apa? Pasal kita tinggalkan makan dan syahwat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah lagi, lis-sa'imin farhatani, dan untuk orang berpuasa nanti dia akan dapat dua kegembiraan. Farhatani, dua kegembiraan. Apa tu? Yang pertama, farhatun inda fitrihi, gembira ketika berbuka puasa. Apa maksud hadis ni? Kata ulama dua lah. Yang pertama, fitrah manusia memang seronok lah menu makan banyak depan buka puasa. Saat yang dinanti-nantikan, saat yang jangan buat main-main, waktu buka puasa. Tok Bilal jangan buat hal pula. Sound check. Jangan. Pantang tuan-tuan. Ada orang kan, ada satu surah tu, dia tegur, apalah Bilal ni kan nak burukkan sambil dia kata, apalah time ni lah nak selawat dululah, lepas tu baru nak azan. Dulu tak bulan puasa okey je, bulan puasa banyak bunyi pula kan. Dia kata azan je lah. Tak sabar dia nak makan. Pasal apa? Seronok lah menu banyak depan ni. Tambah pula makan dengan anak beranak, lama tak makan sama-sama kan. Tambah pula makan dekat surau dengan kawan-kawan ramai seronok. Makan pula balik kampung satu Ahad dengan ayah mak. Seronok lah. Atau farhah, kegembiraan ketika berbuka. Yang keduanya, wa farhatun inda liqa'ih. Ataupun yang tadi tu berbuka, termasuklah kata ulama kerana seronok dia, kerana dia telah melunaskan dan telah berjaya melakukan ibadah puasa. Dia tahan lapar dia, tahan makan minum syahwat dia sampailah waktu dia berbuka, seronok. Kan kita kalau bersusah payah kemudian kita dapat hasil dia, kan seronok tu. Orang lain ada yang gagal, tapi kita alhamdulillah selesai misi kita, lalu kita seronok kerana kita berjaya menyelesaikan hari pertama, hari kedua puasa kita.
Itu maksud gembira ketika berbuka. Yang keduanya, gembira ketika mana liqa'i rabbih, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Apa maksud di sini? Iaitu pada hari kiamat nanti akan dibentangkan surat amalan kita. Lalu kita akan melihat betapa apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala, iaitu pahala kepada orang yang berpuasa. Maka seronoklah kita esok tengok puasa kita ni. Bila tu? Nantilah saat yang dijanjikan, hari kita dihitung amalan, hari kita dihimpunkan, hari kita ditentukan baik dan buruk kita, amalan kita. Ni kegembiraan ketika bertemu Tuhan. Akhirnya Nabi kata apa? Wal khalufa famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah berbanding wangian kasturi. Wangian kasturi. Mulut orang berpuasa ni, kalau secara kesihatan dia, memang dia akan keluarkan bau lah. Kalau kita tak makan minum, mulut kita kering dalam tempoh yang lama, dia akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Macam orang tidur pun macam tu lah, bangun akan keluar bau yang kurang menyenangkan. Orang yang puasa pun serupa tu lah juga. Tetapi fadilatnya, ganjaran pahalanya besar. Kerana Nabi sebut orang yang berpuasa ni, mulut dia, wangian dia lebih harum daripada kasturi. Malah ni kita kena faham, ulama kata indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah wangian. Tetapi di sisi manusia macam mana? Wangian kasturi ke? Ada orang tu bulan puasa kan, dia pergi ha-ha kat mulut kawan tu kan, kat muka kawan tu. Kawan tu busuk lah, pergi jauh lah. Kau ni, kau tak baca hadis Nabi kau? Nabi kata apa? Mulut orang berpuasa ni wangi lebih harum daripada wangian kasturi kau. Dia kena faham dalam hadis ni Nabi sebut, iaitu di sisi Allah wangian tu. Adapun di sisi manusia, perbuatan kita boleh jadi makruh tau. Boleh jadi haram juga kalau kita menyakiti hati orang. Menyakiti hati anak Adam ni adalah malaikat pun tak suka. Macam kita datang jemaah kan, bau pakai atau bau mulut atau macam-macam kita makan kan, semua tu kena elak. Seboleh menyakiti anak Adam yang lain. Jadi wangian ni maknanya wangian di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, tergelincir matahari makruh kalau kita gosok gigi. Makruh. Sebab tu pasal menghilangkan fadilat, kelebihan wangian di sisi Allah Ta'ala ni. Sebab tu kita ikutlah apa yang telah digariskan kepada kita. Puasa elok-elok. Kemudian di hujung hadis kata Rasulullah, as-sawmu junnah, dan puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Puasa ni maksud di sini adalah ia menjadi penghalang kepada syahwat. Puasa ni solusi. Dia jawapan, dia penyelesaian kepada masalah. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi pesan kepada sahabat, antaranya di hadapannya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pesan apa? Abdullah bin Mas'ud kan anak muda kan, umur 20-an, anak muda. Mungkin Muaz bin Jabal pun muda. Banyak sahabat-sahabat yang muda ni, Ibn Abbas muda. Nabi pesan, ya ma'syarasy syabab. Biasa dengar kan? Wahai para pemuda, kata Rasulullah SAW, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di kalangan kamu yang al-ba'ah ni mampu, istita'ah ataupun disebutkan sebagai istita'ah ni mampu. Mampu untuk apa ni? Dalam segi bahasa, al-ba'ah tu maksud dia jima, mampu untuk berjima. Juga ditarifkan sebagai mampu untuk membiayai pernikahan. Maknanya siapa yang dah boleh nak kahwin, anak perempuan tu dia dah berdikari dah boleh dah dikahwinkan oleh dinikahkan oleh wali dia. Wali dia nikahkan anak perempuan dia. Bagi lelaki tu sampai masa dia, ada kemampuan dia untuk bernikah. Nabi kata apa? Falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Kahwin hukumnya sunat kahwin ni. Dan kemudian fa innahu araddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kerana pernikahan itu, kata Rasulullah, dia menundukkan pandangan mata, basar. Orang yang dah kahwin ni, pandangan mata dia lebih terjaga, terpelihara. Setuju tak setuju? Setuju, mesti setuju. Melainkan satu dua kes lah orang yang pelik sikit. Makan apa tau, mata liar sangat. Kerana dia sudah ada jalan yang telah dihalalkan, ada isterinya, maka dia menjaga pandangan matanya. Kerana perkahwinan itu boleh menundukkan. Tambah lagi kalau dunia hari ni kan, kalau dulu nak tengok ujian wanita ni mungkin di pasar, di jalanan, di tempat kerja. Hari ni tak payah nak buka handphone, cukup
Itu perkahwinan itu, pernikahan itu kata Allah, dia dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara faraj, kemaluan, daripada melakukan maksiat, pelacuran, penzinaan, sumbang mahram. Apalagi kalau yang luar tabi'i, pula laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, lebih maksud dia macam tu lah. Maka pernikahan ni dia menjadi solusi, menjadi penyelesaian kepada masalah akhlak ni. Tapi kata Rasulullah, dia kata apa? Wa man lam yastati', kalau tak mampu kahwin, maknanya tak istita'ah, dia belum lagi, dia belum boleh lagi, ada masalah sedikit, maka Nabi kata fa'alaihi bis-shaum, puasalah, puasa. Kerana apa? Fa'innahu lahu wija, kerana puasa itu adalah perisai, puasa itu menghalang daripada menahan nafsu, iaitu syahwatnya. Sebab itu kalau satu orang yang tidak mampu berkahwin, maka berpuasalah menjadi penyelesaian kepada menahan nafsu dan pandangannya dan kemaluannya daripada jalan maksiat. Maka berpuasalah. Sebab tu Nabi kata puasa itu adalah perisai kepada syahwat. Wallahu a'lam. Habislah setakat tu. Ada 2 hadis saja dalam kitab kita ni. Dan kemudian kita masuk sikit lah. Sebab kita nak masuk Ramadan ni mungkin takut tak sempat cover. Tajuk i'tikaf. Sedikit saja. I'tikaf ni hukumnya sunat, i'tikaf ya. I'tikaf pada wal i'tikaf sunnatun mustahabatun wa lahu syartani. I'tikaf ni hukumnya sunat, 2 syarat dia. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua walubsu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Itu makna i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i 2, kena niat, yang kedua berdiam diri dalam masjid. Dan paling minimum tempoh beriktikaf itu dalam mazhab kita adalah sekadar tempoh bacaan subhanallah. Tu je. Punya nak bagi pahala tu. Punya nak bagi pahala. Walaupun ada perbincangan lagi, ada tempoh yang lebih afdal, lebih lama sedikit. Kalau tengok perbincangan mazhab yang lain, ada yang syaratnya puasa, macam-macam lah. Tapi nak ceritanya buatlah benda ni i'tikaf. Daripada pagi tadi ni i'tikaf belum masjid? Belum ni i'tikaf lah. Sekejap boleh. Nawaitul i'tikaf tu lafaz niat kan. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat dalam hati kita ni i'tikaf kerana Allah Taala dalam masjid. Kerana apa? 2 syarat i'tikaf. Mesti niat, yang keduanya walabsu fil masjid, duduk berdiam dalam masjid. Sebab tu ada orang datang masjid, dia bukan nak ibadah pun. Contoh dia kata tertinggal lah kunci kereta, dia pun datang masuk masjid nak ambil kunci je. Duduk kejap, niat. Niat i'tikaf sebentar, dapat pahala i'tikaf. Ni ada orang datang repair aircon ni. Ni kadang kita bagi orang Islam kita lah kalau boleh. Maka dia pun datang, bukan semata-mata buat kerja repair aircon, dia duduk sekejap niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf kat dia. Apa saja yang kita buat, satu tempat yang berbeza dengan tempat yang lain, yang sangat dimuliakan, bahkan dinisbahkan sebagai min buyutillah, di antara rumah Allah atas dunia, masjid. Tu dia nisbah dia tinggi kepada Allah Ta'ala, disandarkan kepada nama Allah Ta'ala, masjid, Baitullah, rumah Allah. Jadi itu i'tikaf. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, 2 orang nabi ni, satu orang ayah, satu orang anak. Ismail anak, Ibrahim ayah. An tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Sucikanlah, bersihkanlah rumahku, kata Allah Ta'ala, Baitullah. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ismail dan Ibrahim. Kenapa? Kerana 2 orang ni lah yang bina Kaabah. Supaya sucikan Kaabah ni, Baitullah ni, untuk apa? Tujuan untuk apa? Lit-ta'ifin. Pertama, untuk orang bertawaf. Masjid Baitullahil Haram ni tujuannya untuk orang bertawaf. Yang keduanya wal-'akifin. Ni dalil i'tikaf. Wal-'akifina, untuk orang beriktikaf. Di mana? Di masjid. Masjid tu tempat i'tikaf, tu dalil masjid tempat i'tikaf. Sebab Baitullah tu Masjidil Haram, itu i'tikaf di masjid Baitullah tu. Wal 'akifina wa ruk'is sujud, dan untuk orang rukuk dan sujud padanya, maknanya orang beribadah di masjid. Ini dalil kepada i'tikaf. Kemudian hadis yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi.
Sesungguhnya Nabi SAW kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Nabi SAW biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Sebab tu tuntutan dia sangat kuat, sunat muakkad untuk kita beriktikaf di masjid. Spesifik lagi 10 malam terakhir. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, Nabi i'tikaf 20 malam terakhir lagi awal. Maknanya 10 hari pertama Ramadan, kemudian Nabi lebihkan i'tikaf di masjid. Nabi SAW. Kita yang terbaik tempoh masa dia 10 malam terakhir. Kalau sepanjang masa pun apa salah dia. Tapi selesaikan dulu kewajipan kita. 10 malam terakhir ni adalah sangat dituntut dan Nabi biasa melakukan. Apa maksud biasa? Maknanya Nabi pernah tinggal jugalah. Pernah. Tetapi Nabi tertinggal tu, Nabi qadha bila tu? Bulan Syawal Nabi qadha. Kita kalau tinggal, alhamdulillah. Tak apalah, yang benda dah lepas jangan dikenang. Tak buat dah. Nabi qadha bulan Syawal tu. Sebab tu biasa, maknanya Nabi pernah tinggal lah. Kalau tak dia jadi wajib, bagi sahabat dia boleh jadi wajib. Maka bila tu tempoh dia bulan Ramadan, 10 malam terakhir, itulah malam yang dijanjikan padanya, iaitu malam Al-Qadr. Sampai bila Nabi i'tikaf ni? Sehinggalah Allah mewafatkan baginda, sampailah Nabi wafat, sampai Nabi bertemu Allah Ta'ala, sampai Nabi meninggal 11 Hijrah. Lepas tu, selepas itu para isterinya pula beriktikaf. Ini hujah atau dalil kepada wanita juga boleh beriktikaf. Wanita boleh iktikaf dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan hadis yang terakhir, hadis riwayat Nabi SAW menyebutkan dalam sabdaannya, man i'takafa fuwaqa naqatin faka'annama a'taqa nasamatan aw raqabatan. Siapa yang beriktikaf selama waktu di antara 2 perahan susu unta, waktu fuwaq, ni tempoh secara adatnya, kalau satu orang dia perah susu unta tu, dia tak akan perah dalam satu tempoh yang sekali, dia akan berhenti-berhenti. Dan di antara satu tempoh perahan dengan tempoh perahan unta, satu lagi, itu merupakan tempoh yang dimaksudkan dalam hadis ni. Dia tak lama tempoh dia. Nak ceritanya, tempoh ada tempoh berdiam, walubsu tu, berdiam diri tu. Dan siapa yang beriktikaf dalam tempoh yang tertentu, ikut mazhab, kalau kita mazhab Syafi'i ditempuhkan sekian, faka'annama a'taqa nasamatan aw raqabatan. Perbuatan tersebut seolah-olah dia telah membebaskan seorang hamba. Itu fadilat dia. Itu ganjaran pahala yang kita sebut awal tadi kan. Setiap amalan anak Adam diganda-gandakan. Maknanya kalau kita bebas, kita beriktikaf ni, Nabi sandarkan, Nabi nisbahkan kelebihan dan juga fadilat satu orang yang beriktikaf itu seolah-olah dia telah membebaskan hamba. Dan perbuatan membebaskan hamba adalah perbuatan yang mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Inilah antara yang kita boleh sebut pada pagi ini, 2 cabang iman. Alhamdulillah, kita masuk nanti cabang iman yang ke-25 daripada 77 cabang iman pada kuliah kita akan datang, insya-Allah. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku liqaul hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.